Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 11 pada hari ini ingin membentangkan tajuk laporan kami iaitu cadangan dan langkah-langkah bagi mengurangkan atau membendung kadar jenayah di Malaysia. Sebagai pendahuluan, apa itu jenayah? Menurut John Scott 2014 dalam Kamus Sosiologinya, jenayah bermaksud suatu perbuatan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang ke atasnya. Umumnya, jenayah terbahagi kepada dua kategori, iaitu jenayah indeks dan bukan indeks. Jenayah indeks adalah jenayah yang mudah untuk dikenal pasti, iaitu jenayah kekerasan seperti membunuh dan jenayah harta benda seperti pecah rumah dan mencuri kenderaan. Manakala, jenayah bukan indeks pula membawa maksud yang sebaliknya, seperti jenayah cyber, rasuah atau penipuan melalui kad kredit yang sering berlaku pada masa kini. Baik, dapatan kajian menunjukkan 5 faktor utama yang menyumbang kepada keterlibatan seseorang individu kepada jenayah, iaitu faktor keluarga, faktor individu itu sendiri, faktor rakan sebaya, faktor komuniti dan faktor persekolahan. Di wasi ini, sering kedengaran di corong radio, dada akhbar maupun di titian bibir umat manusia soal kes jenayah yang semakin berleluasa, seolah-olah sirna noktahnya. Buktinya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan telah merekodkan sebanyak 153 kes jenayah dadah yang melibatkan kanak-kanak sepanjang Januari hingga Mac 2019. Tidak cukup dengan itu, berdasarkan laporan statistik jenayah Malaysia 2020, jenayah rogol serta kekerasan turut menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 iaitu sebanyak 5.5 dan 2.9%. Bukan itu sahaja, sebanyak 1,051 kes jenayah komersial dicatatkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini berbanding hanya 867 kes sahaja bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Namun, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Sebagai marhen yang cakna akan keamanan negara, ayo kita lihat beberapa cadangan dan langkah-langkah yang wajar dipraktikkan secara konsisten agar peratus kes-kes jenayah di negara kita kembali sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dini bin Zahruddin, pemegang kad matrik bernombor A21B2583 dari jurusan Keusahawanan Perdagangan. Antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu kadar jenayah di Malaysia adalah dengan mempelajari al-muslim mempertahankan diri. Kaedah ini bukan sahaja mampu untuk meningkatkan bakat diri, namun ia juga mampu untuk melindungi diri daripada sebarang ancaman, terutamanya kes yang melibatkan pergerutan secara fizikal, iaitu kes jenayah. Jadi antara kelebihan yang boleh kita dapati daripada mempelajari al-muslim mempertahankan diri adalah dapat melindungi diri daripada sebarang kes jenayah. Seterusnya, dapat mengawal emosi ketika berhadapan dengan penjenayah dan mengurangkan risiko kecederaan. Hanya melibatkan pergerakan fizikal tanpa suara senjata, mengetahui cara bertindak dengan betul ketika berhadapan dengan suatu ancaman, dan yang terakhir, mampu meningkatkan disiplin dan keyakinan diri untuk mempertahankan diri dan orang-orang sekeliling. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, antara langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kadar jenayah di Malaysia adalah dengan mengadakan kempen pencegahan jenayah. Dalam Kamus Bahasa Arab, manusia berasal daripada perkataan nasiah yang bermaksud lupa. Hakikatnya, setiap manusia itu bersifat pelupa. Dengan mengadakan kempen kesedaran secara konsisten adalah tindakan yang terbaik untuk saling mengingatkan sesama kita. Terdapat pelbagai kempen pencegahan jenayah telah dilaksanakan oleh pihak-pihak berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM dan lain-lain. Kempen-kempen kesedaran atau pencegahan jenayah ini hendaklah dilaksanakan secara kreatif dan lebih efektif agar dapat menarik perhatian setiap lapisan umum masyarakat. Antara kandungan yang boleh diselakan sepanjang pelaksanaan kempen pencegahan jenayah adalah dengan membuat tayangan gambar atau video serta pameran yang berkaitan dengan bahan jenayah, hukuman ke atas kesalahan jenayah dan sebagainya. Pihak yang bertanggungjawab menyusun jadual lautan secara berkala ke atas sektor pekerjaan sama ada kerajaan maupun swasta dengan lebih kerap. Media massa yang berperanan penting dalam usaha menjayakan cadangan ini. Hal ini persis seperti apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muda Musa Hassan, Ketua Polis Negara dalam Akhbar Utusan Malaysia, bahawa selain menjadi saluran penyampaian maklumat terkini dan hiburan, media massa turut mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik bukan sahaja dapat membantu pihak polis menjejak
penjenayah, tetapi ia juga berperanan menyuntik kesedaran kepada masyarakat mengenai punca bagaimana boleh berlakunya jenayah di sekeliling kita. Kesimpulannya, kempen pencegahan jenayah merupakan salah satu langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kadar kes jenayah di Malaysia daripada terus berluasa. Meskipun negara Malaysia adalah negara kedua yang paling damai dan aman di Asia Tenggara pada tahun 2021 dan berada di tangga ke-23 daripada 163 negara di dunia, tetapi ini tidak bermakna kita boleh memandang remeh terhadap keberkesanan pelaksanaan kempen pencegahan jenayah ini. Justru, semua pihak termasuk dalam media massa hendaklah bersama-sama berusaha untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran agar dapat melindungi rakyat Malaysia daripada terlibat dengan jenayah sekaligus mengurangkan kadar jenayah di negara kita. Nama saya Teh Cheng Ro, merupakan pelajar jurusan Keusahawanan Perniagaan dan Pelancongan dan nombor matrik saya ialah A21A3144. Cadangan yang ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang melibatkan pelaksanaan hukuman mati setahun berupaya untuk mengurangkan 7 atau 8 kes bunuh. Semua agensi keselamatan negara seperti Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama bagi mengurangkan jenayah di tanah air tercinta. Seterusnya, melakukan rondaan berterusan serta kawalan ketat di pintu masuk. Marhain hendak diberi pencerahan serta pendedahan tentang rang undang-undang yang terdapat di Malaysia untuk menghindari diri dari jenayah. Dan yang terakhir, mengaktifkan kamera litar tertutup di kawasan-kawasan sunyi atau tempat sasaran penjenayah. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya teenage anak lelaki K. Kartikesu. Nombor matrik saya A21A3157. Cadangan terakhir bagi mengurangkan kadar jenayah ialah penerapan ilmu agama dalam diri setiap individu. Hal ini demikian pada era globalisasi ini. Masalah jenayah yang berlaku seperti pembunuhan, ketagihan dadah, pembuangan bayi dan sebagainya sering dikaitkan dengan kurangnya didikan serta penghayatan agama dalam jiwa seseorang penjenayah. Akhbar Berita Harian bertarikh 22 April 2017 juga pernah bertulis bahawa aktiviti gangsterisme yang melibatkan remaja seawal usia mereka di sekolah lagi seperti peras ugut, buli, ponten sekolah, melepak, merokok dan lain-lain adalah kerana kurangnya didikan agama yang kuat sejak kecil. Antara langkah utama untuk penerapan ilmu agama dalam diri anak-anak adalah ibu bapa adalah sering meluangkan masa dan memberi kasih sayang secukupnya kepada mereka. Hal ini akan menjauhkan anak-anak daripada terlibat dengan jajalan negatif. Pusat pengajian juga berperanan penting dengan memaparkan poster nasihat atau mengadakan ceramah untuk penerapan ilmu agama dalam jiwa pelajar. Tidak dinafikan bahawa di negara kita terdapat pelbagai kaum dan agama. Namun semua agama mengajak penganutnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Tuntasnya penerapan ilmu agama berupaya menjadikan seseorang takut kepada dosa, seterusnya terhindar dari pembuatan jenayah sekaligus dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safina binti Izani A21A2892. Setelah mendengar hujan diberikan, terbukti bahawa terdapat pelbagai usaha dan langkah yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Walaupun begitu, usaha dan langkah yang diberikan mestilah berteraskan kepada garis panduan pencegahan jenayah yang telah dinyatakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2002. Selain menjamin keselamatan diri, keluarga dan negara, mencegah jenayah dapat memberikan harapan tinggi kepada generasi masa hadapan untuk menjalani hidup mereka dengan lebih aman. Tindakan keras dari pihak berkuasa dan keprihatinan dari masyarakat terhadap isu ini semestinya akan menjadikan negara kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara yang lebih selamat didiami. Akhirul kalam, kita hendaklah menjauhi sikap bagi melepaskan batik di tangga agar usaha dan langkah yang diberikan dapat dilaksana dengan sahaja bak peribahasa adalah meneluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Demi kemakmuran, keamanan rakyat dan negara dapat berkekalan buat selama-lamanya. Mencapai ke akhir video, sekali lagi ditegaskan bahawa usaha mencegah jenayah bukanlah sekadar tanggungjawab PDRM sahaja. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah saling bekerjasama bagi memastikan langkah-langkah yang proaktif diambil agar dapat mengurangkan kadar jenayah yang sedang meruntuhkan akhlak anak muda dan imej negara tercinta kita ini. Yang baiknya datang dari Allah dan yang buruknya datang dari diri kami sendiri. Sekian sahaja dari kami. Salam hormat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.